Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Ya ayyuhan nas ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala lillahi ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan muslim semat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam hari ini. Telah sama-sama kita menyempurnakan fardu maghrib secara berjemaah, kemudian kita duduk sebentar dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih lagi dikurniakan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita, dan mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita sempurnakan, amal baik yang telah kita usahakan di sepanjang kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan untuk melayakkan kita ke syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan muslimat rahimakumullah, kita telah pun meninggalkan 1443 Hijriah, dan hari ini kita telah pun berada pada tahun baru 1444 Hijrah. Pasti ada dosa, kesalahan, kesilapan yang kita lakukan pada tahun yang lalu, dan mudah-mudahan amal soleh kita, perkara baik yang kita lakukan daripada sudut ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala melebihi, mengatasi daripada dosa, kesalahan, kesilapan yang kita lakukan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan permulaan pada 1444 Hijrah ini Allah Taala permudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Allah Taala kuatkan, Allah Taala teguhkan, mantapkan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk kita memperbaiki, memperindahkan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas. Dan mudah-mudahan doa akhir tahun, doa awal tahun yang kita baca pada permulaan tahun baru baru-baru ini diangkat oleh para malaikat Allah untuk disempurnakan, untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan muslimat rahimakumullah, kita masih lagi membicarakan 7 benteng ataupun kekuatan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini satu-satunya kurniaan ataupun anugerah daripada Allah yang amat tinggi nilainya. Syarat yang pertama untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala adalah iman. Yang keduanya Islam, dan yang ketiganya pasti ada perkara baik yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita berada di penghujung zaman ini. Sebab selepas ini tak ada lagi dunia, akan dikiamatkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bergerak pada satu alam yang mana orang lain telah mendahului pada kita, dan pasti kita juga akan berada pada alam itu bila kita dipertemukan dengan satu janji daripada Allah Subhanahu wa taala, kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup, yang bernyawa itu pasti akan merasai kematian. Dan mudah-mudahan kematian kita nanti kematian yang paling baik, kematian yang beriman, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan, kemantapan akidah, iman kita, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan benteng yang pertama bagi menguatkan iman ini kita telah pun bicarakan pada pertemuan yang lalu,
Kemudian tertangguh kuliah ni hampir sebulan ataupun 2 bulan. Dan kita sambung balik pada malam ini dan saya ulang balik. Ya, kekuatan yang pertama benteng iman kita dengan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib di antara kalian mempunyai satu ilmu yang namanya ilmu agama. Kerana ilmu agama inilah yang akan menyelamatkan akidah kita, iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukan kita tolak dunia, tak. Dunia ni kita ambil sekadar keperluan dan jadikan dunia ni sebagai benteng kita. Jadikan dunia sebagai jambatan kita menuju ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dunia ni tempat kita bercucuk tanam dengan amal ibadah kita dan hasilnya kita akan tuai nanti di yaumal mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu yang pertama adalah memahami ilmu agama. Yang ini penting pada kita sebab zaman kita ni tuan-tuan macam-macam ilmu yang datang pada kita. Ilmu yang menyesatkan manusia. Zaman kita ni terlalu banyak sangat. Ya, macam-macam ilmu dah kita jumpa. Yang ini yang kita takut. Kita yang mengaji ni mungkin ada kekuatan, tapi bagi orang yang tak mengaji, bagi orang yang tak ada pun jiwanya untuk duduk dalam kuliah tazkirah majlis ilmu, yang ini yang paling kita takut. Ya? Ilmu yang akan menyesatkan manusia, yang akhirnya akan meninggalkan segala yang telah kita janjikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita janjikan dengan Allah dalam hidup kita hanya pada 2 perkara je, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa saja yang tegah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang pertama memahami ilmu agama. Dan kalaupun berlaku perselisihan ataupun perbezaan pandangan, diraikan itu je. Sebab kita takkan lari daripada perbezaan pandangan ni. Ya. Perbezaan pendapat ni tak akan lari. Sampai kiamat tetap akan ada perbezaan pandangan. Cuma diraikan. Tak salah kalau ada perbezaan pandangan. Yang salah bila kita menyalahkan perbezaan pandangan itu. Pegang satu ayat Quran. Kata Allah, lana a'maluna walakum a'malukum. Kamu beramal dengan cara yang kamu dapat. Mudah-mudahan kamu akan dapat hasilnya. Dan kami beramal dengan cara yang kami belajar, dengan cara yang kami dapat. Mudah-mudahan kami juga akan dapat hasilnya. Selesai di situ. Sebab hari ni banyak sangat benda-benda yang kecil, benda-benda yang furuk cabang agama, yang itulah yang kita perbesarkan. Sedangkan ada lagi isu besar yang kita perlu perjuangkan. Tuan-tuan, tak sangka dalam hidup kita tiba-tiba ada konsert LGBT. Hampir 20 ke 25 ribu orang yang hadir. Yang ini yang jadi isunya. Bukan isu tentang benda-benda yang kecil. Isu tentang doa akhir tahun, awal tahun, boleh atau tak boleh baca. Nabi tak baca, boleh tak kita baca. Siapa nak baca silakan, siapa tak nak baca pun silakan. Diraikan perbezaan pandangan, memahami agama. Selesailah situ. Betul, memang Nabi tak baca doa akhir dan awal tahun ni sebab awal Muharram tahun baru ni bukan zaman Nabi, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi salah tak kita nak baca sekadar doa. Ada dalilnya, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah pada aku akan sempurnakan doa kamu. Doa je. Tapi kalau tak nak baca tak apa, jangan salahkan orang yang nak baca, dan kita yang baca jangan salahkan orang yang tak baca. Selesai. Kemudian baru ni ada orang timbulkan kembali persoalan, boleh atau tidak kita hadiahkan Fatihah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suruh pun, Nabi tak nak minta pun, sahabat tak nak buat pun. Hadiahkan Fatihah pada Nabi, tiba-tiba kita buat pula. Mana sandaran dia? Mana rujukan dia? Mana panduan dia? Betul tuan-tuan, Nabi sahabat tak pernah pun hadiahkan Fatihah pada Nabi sebab sahabat dia hidup satu zaman dengan Nabi. Kita yang jauh pada Nabi 1400 tahun dah. Salah dah untuk kita hadiahkan Fatihah pada Rasulullah. Siapa nak baca silakan. Siapa tak nak baca silakan. Kita mulakan majlis dengan kita bacakan humul kita Al-Fatihah, kita hadiahkan pada Rasulullah, keluarga serta sahabat. Salah dah. Takkan salah sekadar Fatihah. Dan kita baca Fatihah tu sekadar untuk mengucapkan rasa terima kasih kita, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sebab kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir tapi umat yang pertama akan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda ucapan terima kasih aja pada Nabi. Nabi datang bawa pada kita Islam ni. Kalau Rasulullah tak hijrah daripada Makkahul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah, Islam tak sampai pada kita.
Salah dah sekadar ucapan terima kasih. Kita tak pernah lihat wajah Nabi, tak pernah dengar suara Nabi, sekadar ucapan terima kasih dengan Fatihah yang kita baca. Dan memang benar, Nabi tak perlukan Fatihah kita. Nabi tak perlukan Fatihah daripada umat-umatnya. Nabi masuk syurga dah. Tapi sebagai ucapan terima kasih takkan salah. Dan siapa nak baca silakan, siapa tak nak baca silakan. Selesai di situ. Itu yang pertama, maknanya memahami agama. Yang kedua, kekuatan iman yang kedua, melaksanakan kefarduan solat 5 waktu. Yang ini asas agama. Ini asas. Bila baik, bila sempurna solat manusia itu, maka yang lainnya akan sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau solat itu penuh dengan masalah, hidup juga akan jadi masalah. Sebab tu solat ni amalan pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu itu dah. Sebab tu tuan-tuan, Allah akan datangkan pada kita peringatan. Allah datangkan pada kita ancaman bagi mereka yang tidak melaksanakan perintah Allah yang namanya solat. Kita bukan tak tahu, kita tahu ada ancaman, ada peringatan daripada Allah bagi kita yang gagal melaksanakan perintah Allah yang namanya solat. Tapi kita buat-buat tak faham, tak ada rasa takut pun. Sebab tu Nabi ajarkan pada sahabat, mintalah pada Allah rasa takut itu dengan Allah. Minta pada Allah ada rasa takut tu atas 5 perkara. Takut kita dengan Allah. Yang pertama, rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, takut dengan Allah. Minta Allah Taala hadirkan dalam hati kita ni takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak takut dengan yang lain, hanya pada Allah. Wala tahsyawun nas wahsyawni, kata Allah. Jangan takut pada mana-mana manusia. Hanya letakkan ketakutan tu pada aku je. Takut pada Allah je. Itu yang pertama. Kemudian takut ketika mana kita melakukan dosa. Takut ketika mana kita melakukan dosa. Waktu kita mampu untuk melakukan dosa, waktu itu hadir rasa takut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mampu untuk melakukan dosa saat kita seorang-seorang di rumah, saat kita duduk bersendirian, saat kita boleh melakukan dosa. Waktu itu Allah Taala hadirkan rasa takut kita dengan dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, rasa takut dengan balasan daripada dosa yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa takut dengan balasan daripada dosa, sebab setiap perbuatan dosa ada balasannya. Ada balasannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma balasan tu Allah Taala tak nampakkan pada kita. Sebab tu kadang-kadang kita lebih takut hukuman manusia daripada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hukuman Allah ni dalam bentuk yang tak nampak. Tak semayang, ada tak dosanya? Ada. Nampak tak dosanya? Nampak tak balasannya? Tak nampak. Sebab tu dia tak ada rasa takut. Tapi kalau hukuman manusia, kita akan rasa takut sebab nampak. Kita tak berani kalau tak pakai mask masa mula-mula PKP dulu. Tak berani tak pakai pelitup muka sebab dendanya RM1,000, betul? Sebab tu kita pakai. Sebab nampak duit yang keluar. Kalau kena saman. Tuan-tuan, kita tak berani dekat highway kita tekan pedal minyak kita tu sampai 160. Kita bawa 160 orang bagi lampu pada depan. Kita terus turun sampai 100. Sebab tahu kalau kena ni speed trap saman laju tu sekurang-kurangnya RM300. Nampak tak duit tu keluar? Nampak. Sebab tu kita takut dengan hukuman manusia. Tapi hukuman Allah, sebab tu minta rasa takut. Rasa takut dengan balasan atas perbuatan dosa kita. Kemudian yang keempat, rasa takut dengan azab Allah yang namanya api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelimanya, takut bila mana nanti kita berpisah dengan Allah, mati dalam keadaan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu letakkan 5 perasaan takut tu, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada hadir dalam hati kita. Sebab tu orang yang tak semayang ni ada 6 peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, orang yang tak semayang ni akan dihilangkan keberkatan daripada umurnya. Akan dihilangkan keberkatan daripada umurnya. Walaupun umur dia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun sekalipun. Tapi kalau dia tak solat, maknanya keberkatan daripada keseluruhan hidupnya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tak solat ni juga akan dihilangkan keberkatan daripada rezekinya. Walaupun banyak tapi tak cukup. Sebab apa? Sebab keberkatan rezeki ni bukan banyak, bukan sikit, tapi berkat. Itu je keberkatan. Kalaupun sikit tapi keberkatan daripada Allah cukup, dah cukup. Tapi kalau banyak sekalipun,
dia tak solat, dia tak jaga hubungannya dengan Allah, dia tak jaga agamanya, dia tak jaga solatnya, maka keberkatan rezekinya akan ditarik oleh Allah. Sebab tu nampak tak cukup. Tuan-tuan tengok hari ni, bila kita sebut tentang rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan dana dan sebagainya, biasanya semua orang yang kerja-kerja dia hebat. Orang yang pakai kod, pakai tali leher, yang jam dia Rolex lebih kurang 3,000, 5,000 jam dia, pen dia sebatang pun tak apa ratus, kasut dia ratusan ringgit. Tapi ditangkap sebab apa? Rasuah. Kalau nak ceritakan tentang pendapatan, lebih pada kita. Tapi sebab apa tak cukup? Sebab apa ambil rasuah? Sebab keberkatan daripada rezeki itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tapi tak cukup. Rasanya tak pernah lagi kita dengar ada orang miskin yang ditangkap sebab rasuah. Ipoh, 2 orang penerima getah ditangkap kerana merasuah penerima getah yang lain. Pernah ada dengar cerita? Tak pernah lagi dengar cerita. Tapi bila sebut rasuah, semua orang yang jawatan ni besar-besar, jawatan ni tinggi-tinggi, mewah nak mewah. Tapi kenapa tak cukup? Sebab keberkatan rezeki ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang gaji kita 1,000, 1,500, tapi sebab kita jaga Allah, kita jaga agama, kita jaga solat, ada keberkatan daripada rezeki kita walaupun sedikit. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang tak solat ni, segala doanya tidak akan dimakbulkan, disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia doa pun doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang lain doa untuk dia pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada orang tanya, "Ustaz, boleh tak kita pergi makan kenduri rumah orang yang tak semayang?" Dia tak semayang, Ustaz, dia minta kita buat tahlil doa selamat. Dia semayang pergi tak? Boleh tak, Ustaz? Sedangkan doa dia pun Allah Ta'ala tak terima, apatah lagi kita yang doa untuk dia, tetap juga Allah Ta'ala tak terima. Boleh tak? Kalau kita mengaji tasawuf, kata ulama tasawuf, jangan makan makanan yang diperbuat daripada air tangan orang yang tak semayang. Dia boleh menggelapkan hati manusia. Tapi kalau kita ambil uslub dakwah, kita ambil fiqh, pergilah. Walaupun dia tak semayang, sekadar memenuhi undangannya. Tapi janganlah menterkedarah sungguh-sungguh. Makan lebih kurang dah lah. Makan 2-3 suap, balik lah. Ni kita tak, orang ngajak pergi tengok-tengok situ kambing golik. Bila tengok kambing golik, kita khabar, Ustaz, dia tak semayang, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kambing ni urusan kami, Ustaz. Kita khabar. Tak usah menterkedarah sangat, beria sangat. Dia tak semayang pun. Doa lah juga, tak apalah. Doa lah. Mudah-mudahan doa tu Allah Ta'ala terima. Kalau yang ada kekuatan, bagi sedikit tazkirah. Mana tahu kok hati ini terbuka. Kerja kita dakwah. Kerja kita dakwah. Dia nak datang surau bukan senang, tuan-tuan. Ada orang nak datang surau bukan senang. Dia tak nak pergi surau, tak nak pergi masjid. Tapi bila dia nak buat kenduri, nak buat tahlil doa selamat, dia akan datang masjid. Dia akan datang surau, panggil tu imam. Bila dia datang, waktu tu belasah sungguh-sungguh. Bukan belasah makan dia tu belasah. Bagi tazkirah sikit 5 minit. Mana tahu kot hatinya terbuka dengan izin Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, balasan orang yang tak solat. Segala amal ibadah yang dia buat, perkara baik yang dia buat, tidak dianugerahkan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak anugerahkan pahala pada dia. Sebab apa? Sebab dia tak solat. Bila dia tak solat, dia tak ada tiang. Walaupun dia buat ibadah lain, maknanya ibadah tu tergantung-gantung. Sebab dia tak ada tiang. Solat ni tiang agama. Bila ada tiang, baru kita boleh letak dinding. Bila ada tiang, baru kita boleh letak bumbung. Kalau tak ada tiang, nak letak bumbung macam mana? Kalau tak ada tiang, nak letak dinding macam mana? Walaupun banyak amal kebaikan dia, tapi bila dia tak solat, amal tu jadi tergantung. Sebab tak boleh nak letak di mana pun. Walaupun baik macam mana pun, tidak akan dianugerahkan pahala. Habaan mansura, jadi debu-debu yang berterbangan. Tapi ada orang jawab pula, Ustaz, kita Ustaz, kalau nak ibadah Ustaz, dia kena ikhlas, baru dapat pahala. Dia kata, kalau tak ikhlas, kita buat apa pun tak dapat apa. Betul. Jawapan dia betul. Ukuran ibadah kita diukur dengan keikhlasan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas, dapat pahala. Tuan-tuan, kita solat maghrib tadi, kita duduk dalam kuliah tazkirah majlis ilmu ni. Kalau ikhlas, dapat pahala. Kalau tak ikhlas, tak dapat pahala, tapi tak dapat juga dosa. Sebab menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala daripada orang lain yang tak buat pun perintah Allah,
Bila tak buat perintah Allah, tentu tak dapat pahala dah. Bahkan dapat dosa pula. Sebab tak melaksanakan perintah Allah. Sebab tu keikhlasan, betul. Sebab tu dia kata nak ikhlas Ustaz, barulah kita boleh buat ibadah. Ada seorang sahabat saya yang kerjanya lecturer, pensyarah. Dia ajar subjek agama dan dia wajibkan pelajar dia yang perempuan, yang Islam untuk pakai tudung bila masuk dalam kelas dia. Kalau tak pakai tudung, dia tak bagi masuk. Dan memang pelajar dia yang tak pakai tudung, pelajar Islamnya akan pakai tudung bila masuk kelas dia. Kemudian habis je kelas, keluar je kelas tu, buka balik tudung. Habis je belajar, keluar pada kelas, buka tudung. Dia tanya, kenapa buka tudung? Bukankah perintah aurat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kata anak muridnya, Ustaz, kami pakai tudung ni bukan kerana Allah. Kami pakai tudung ni kerana Ustaz. Sebab Ustaz wajibkan kami pakai tudung masuk kelas Ustaz. Kalau tak, kami tak boleh masuk kelas. Kalau kami tak boleh masuk kelas, kami tak boleh belajar. Kami tak akan faham macam mana kami nak lulus. Kami akan pakai tudung satu hari nanti bila kami ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jawab tu. Persoalannya tuan-tuan, siapa di antara kita tahu yang dia ikhlas dengan Allah? Persoalannya, siapa antara kita yang tahu kita ikhlas dengan Allah? Ikhlas ni rahsia. Antara 8 perkara yang Allah Ta'ala rahsiakan kepada kehidupan manusia, antaranya ibadah kita yang paling ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah malaikat bagi tahu ibadah kita yang paling ikhlasnya solat, ataupun ibadah kita yang paling ikhlasnya sedekah, kita nak tak buat benda yang lain? Tak buat benda yang lain. Sebab kita tahu yang paling ikhlasnya sedekah lah. Sebab tu rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau nak tunggu ikhlas, bila kita ikhlas? Kita pun tak tahu kita ikhlas. Yang tahu hanya Allah. Ada dalam satu ayat Quran kata Allah, sesungguhnya hanya aku sahaja yang mengetahui sebenar-benarnya yang berada dalam hati setiap hamba-hambaku. Malaikat yang dekat kita pun, kiraman katibin, raqib dan atid, dia pun tak tahu sama ada kita ikhlas atau tak. Dan kita pun tak tahu kita ikhlas atau tak. Cuma diajarkan kepada kita oleh ulama, setelah ibadah yang kita sempurnakan, maka doalah. Di situlah terletaknya ibadah kita yang paling ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Habis je kita kuliah ni, habis je isyak kan, sebelum kita balik keluar pada majlis, doa pada Allah, ya Allah, jadikan inilah ibadah kami yang paling ikhlas denganmu ya Allah. Besok dapat buat lagi ibadah, minta lagi, ya Allah, jadikan inilah ibadah kami yang paling ikhlas. Dan mudah-mudahan pada setiap ibadah yang kita buat, di situlah terletaknya ikhlasan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak tunggu ikhlas bila? Kita puasa, daripada pagi itu kita puasa, kita dah bersahur dah, tiba-tiba tengah hari kita berbuka. Dan orang tanya, kenapa berbuka? Bukankah bulan ni bulan Ramadan, kenapa berbuka puasa pula? Bukan apa Ustaz, sebab saya tengah hari ni rasa tak ikhlas pula puasa. Pagi tadi ikhlas, tengah hari ni tak ikhlas pula. Kalau puasa tak ikhlas, tak dapat apa-apa, lebih baik buka puasa je. Sebab tak ikhlas. Oh, senang benar lah kalau macam tu. Ataupun tiba-tiba tengah semayang isyak kan, Tok Iman tinggalkan kita. Masuk rakaat 3, Tok Iman keluar terus, tinggal kita. Besok tanya, Tok Iman kenapa keluar semalam? Terbatal ke? Tok Imam terkentut ke? Tidak, kata Tok Imam. Habis tu kenapa? Masuk rakaat 3 rasa tak ikhlas pula semayang isyak. Daripada tak ikhlas, tunggulah malam karang kata ikhlas baru nak semayang. Takkan macam itu pula. Tuan-tuan, hukum dia bukan kira kita ikhlas atau tidak. Hukum tetap hukum. Ikhlas tak ikhlas itu antara hak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang keempat ni tidak akan diterima, tidak akan dianugerahkan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, orang yang tak solat ni akan dihilangkan cahaya di wajahnya. Cahaya iman tu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap ibadah yang kita buat ni, dia akan jadi cahaya pada kita nanti. Dan yang cahaya inilah yang akan diakui sebagai umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di yaumul mahsyar nanti, Nabi akan tunggu kita umat-umatnya pada 3 tempat je. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami akan bertemu dengan Tuhan ketika mana berada di yaumul mahsyar nanti? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Anas bin Malik, aku akan menunggu umat-umat aku nanti pada 3 tempat di yaumul mahsyar. Dan kalau salah satu tempat ni kamu tidak bertemu dengan aku khawatir kamu tidak akan bertemu dengan aku. Hanya ada 3 tempat je Nabi akan tunggu kita nanti umat-umat kesayangannya. Yang pertama, kata Nabi, aku akan tunggu kalian semua di mana? Di Telaga Kausarku, kata Rasulullah. Yang pertama, Nabi akan tunggu kita di Telaga Kausar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maknanya yang ada bercahaya nanti bila bangun daripada alam barzahnya, yang cahaya itu keluar daripada kesan-kesan ibadahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini ia akan dijemput oleh Rasulullah untuk minum air, ia akan menghilangkan dahaga selama-lamanya. Itu yang pertama, di Telaga Kausar. Yang kedua, Nabi akan tunggu kita nanti umat-umat kesayangannya di mahkamah Rabbul Jalil Allah Subhanahu Wa Taala, di satu sudut, di satu alam yang namanya alam timbangan neraca mizan, untuk minta pada Allah untuk diberikan pertolongan pada hambanya yang kekurangan daripada sudut pahala kebaikannya. Maknanya dosanya melebihi daripada pahalanya, untuk Nabi minta untuk diberikan pertolongan syafaat, untuk diberatkan timbangan neraca mizannya dengan pahala-pahala kebaikan. Itu pun kalau ada biiznillah, izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, Nabi akan tunggu kita nanti di tempat yang terakhir, di titian Siratal Mustaqim. Itu je. Nabi akan usaha untuk sambut kalau ada di antara umat-umatnya yang tergelincir menuju ke jurang-jurang api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je, hanya aja 3 tempat. Kalau tak ada bertemu dengan Nabi salah satu pada tempat tu, aku khawatir aku tidak akan bertemu dan kamu tidak akan bertemu dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu penting pada kita untuk apa? Untuk ibadah, sekurang-kurangnya ibadah tu ada kesan daripada ibadah tu yang memberikan cahaya ketika mana kita berada di yaumul mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kesan cahaya tu akan nampak pada mula-mulanya ketika mana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ziarah orang meninggal dunia, kita buka tudung yang menutup mukanya, terkejut kita tengok, ya Allah, bersihnya muka sahabat aku ni, ya Allah, senyumnya macam orang tidur, ya Allah. Yang ini cahaya, iaitu cahaya tu, bukan cahaya yang keluar terang-terang macam tu, tak. Tu cahaya. Kita tengok waktu hidup muka dia sama je, tapi bila dia mati kita buka tutup mukanya, terkejut, ya Allah, bersihnya muka sahabat aku ni, ya Allah, senyumnya dia, ya Allah, macam orang tidur je. Yang itu cahaya. Yang itu yang pertama sekali, cahaya yang dilihatkan oleh Allah waktu dunia ni. Bila berada alam barzah, bila ada di yaumul mahsyar, itu ada cahaya yang keluar daripada kesan-kesan ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, orang yang tak semayang ni ada 2 ancaman daripada Allah. Yang pertama, kata Allah, orang yang tak semayang dia tak ada hak dalam agama aku, dan yang keduanya, orang yang tak semayang ni dia tak ada hak dalam dunia aku. Maknanya tak ada hak dalam agama Allah dan tak ada hak dalam dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada hak dalam agama ni, tak layak untuk memikul, diberikan, dia lantik mana-mana jawatan. Sebab dia tak solat, dia tak ada hubungan dengan Allah. Tak layak diberikan mana-mana amanah. Sebab tu Allah Ta'ala datangkan satu ayat, innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha, kata Allah. Sampaikan, berikan amanah tu pada manusia yang paling layak untuk memikul amanah. Bukan sebab dia adik-beradik kita, bukan sebab dia kawan kita. Tapi bila dia tak jaga Allah, dia tak solat, kita tak boleh pilih dia sebagai pimpinan kita. Tak layak untuk diberikan mana-mana jawatan. Bahkan boleh digugurkan haknya untuk menjadi wali kalau dia tak solat. Tuan-tuan, orang yang tak solat ni, dia tak ada hak untuk jadi wali, walaupun yang nikah tu anak dia. Sebab berwalikan wali yang fasik, sebab tak semayang. Yang tu yang kena jaga-jaga sungguh-sungguh tu. Kita yang jadi ayah ni, yang ada anak perempuan tu, semayanglah, solatlah. Hak tu boleh digugurkan. Kalau kita tak semayang, takut jadi wali yang fasik. Sebab tu antara rukun dalam nikah. Betul? Kita tak pernah lihat pun benda tu. Dan tak ada hak dalam dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak ada tempat di dalam dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada tempat dalam dunia Allah, nak duduk di mana? Nak duduk di mana? Sebab tu ancaman, peringatan daripada Allah bagi orang yang gagal dalam satu perkara yang namanya solat. Kemudian tuan-tuan, solat ini pula dia ada rahsianya. Solat ni dia banyak rahsianya. Ada dalam satu riwayat kata Rasulullah, barang siapa yang ingin mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan yang elok, mati dalam keadaan beriman dengan Allah, maka peliharalah 6 perkara sebelum, semasa dan selepas daripada solat. Kalau kita inginkan, bukan lagi kalau, semua orang saya rasa dia inginkan mati yang baik, mati yang elok, mati yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jaga 6 perkara. Kata Rasulullah, sebelum, semasa dan selepas daripada solat. Ada 6 perkara. Yang pertama berwuduk dengan sempurna. Maknanya yang pertama berwuduk dengan sempurna. Dan bila bersebut berwuduk dengan sempurna, tuan-tuan,
Bermulanya khusyuk ini adalah berwuduk. Sebab tu syarat untuk khusyuk yang pertamanya wuduk. Dan paling baik berwuduk sebelum daripada masuknya waktu. Untuk syarat yang pertama untuk khusyuk. Kalau waktu masuk dalam 7.25 kata maghrib, maknanya 10 minit sebelum tu kita dah berwuduk dah. Tu antara. Dan jangan banyak membazir air. Antara amalan yang sia-sia kata Rasulullah, berwuduk tapi membazir air, amalan yang sia-sia. Sebab tu berwuduk sempurna maksudnya ada dua kerja, zahir dan batin. Dan memang setiap ibadah yang kita buat ni ada dua kerjanya, zahir dan batin. Ada ni rahsianya di situ. Zahirnya yang kita basuh. Batinnya yang kita doakan pada setiap anggota yang kita basuhkan dengan air wuduk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jawablah seruan azan. Azan ni suruh jawab. Bukan suruh diam je tak, suruh jawab. Sebab azan ni zahirnya betul yang panggil kita tu Bilal muazzin. Tapi yang tersirat, yang tersurat azan tu datang daripada Allah, panggilan Allah. Kalau nak diterjemahkan dalam bentuk suara, Allah panggil kita dalam solat ni dengan penuh kelembutan, kasih sayang. Hayya 'alas solah kata Allah, marilah semayang kata Allah. Marilah semayang. Allah Taala pujuk kita dengan lembut, dengan kasih sayang. Marilah menuju kejayaan kata Allah, marilah menuju kejayaan. Cuma bila dilaungkan, diterjemahkan oleh Bilal muazzin, dia kenalah suara tu nyaring sikit, garang sikit dah. Hayya 'alas solah, dia kena macam tu. Takkan lembut pula. Sebab tu perempuan tak boleh azan. Kalau perempuan azan dengan tu imam habis semua tak datang. As-salatu khairu minan naum. Sedapnya. Tidur terus kita. Sebab tu suruh jawab. Bukan suruh sembang. Kita ni yang peliknya waktu azan tu lah yang banyak nak ceritanya. Sebelum azan tadi tak banyak nak sembangnya. Lepas azan kan, singgah mana-mana kedai siam tu sembang lah sampai pukul 12 kan. Sebelum tunggu Manchester United dengan Arsenal main malam ni. Sembang lah mana-mana. No, azan jawab dulu. Azan jawab, nak azan. Yang kedua. Yang ketiga. Rebutlah saf yang paling hadapan. Rebutlah saf yang paling depan. Bukan rebut saf paling belakang, rebut saf yang paling depan. Kita ni tak, kalau solat nak rebut saf belakang, tapi kalau tengok bola, saf yang paling depan sekali. Pegang pagar tu. Salib pula muka, kuning, hitam, putih, seladang. Bergegar pagar. Kalau Perak 1, JDT 0, kejar Yop, kejar. Kejar Yop, kejar. Semangat. Kalau JDT 1, Perak 0, Yop, kejar Yop. Yop, kejar Yop. Ulang. Dia lain sikit lagunya tu. Tapi soft yang di depan rebut. Yang ketiga, saya ringkas-ringkaskan. Yang keempat, jangan menyamai ataupun mendahului perbuatan dalam solat. Maknanya bagi imam selesai dulu rukun solat, baru kita sempurnakan rukun tu. Jangan menyamai ataupun sama dengan mendahului tok imam. Tak usah akan kata mendahului sama pun salah dah. Yang keempat. Yang kelima, jangan mengalihkan kedudukan selagi mana belum dibacakan kepada kita Allahumma antas salam. Itu syarat dia. Melainkan kalau kita ada darurat, nak terberak, nak terkencing, ataupun waktu kita duduk tahiyat akhir tu, orang duduk atas tumit kita, terangkat kita, waktu tu boleh. Habis je salam tu, tukar tu tempat duduk, tengok tumit berlubang dah orang duduk atas tumit kita. Yang kelima. Kemudian yang keenam ni berat sikit. Apa yang keenam ni? Jangan meninggalkan masjid selagi mana Tok Imam belum meninggalkan masjid. Habis tu Ustaz, kalau Tok Imam tidur di masjid sama nama Tok Imam. Bukan itu maksudnya. Maksudnya tuan-tuan, solat ni selesainya dengan doa. Dengan doa. Doa lah sama-sama dengan Tok Imam, jemaah yang lain, sebab doa tu diaminkan oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun rasa pelik juga, orang lepas-lepas solat ni lari terus. Habis salam-salam je, hilang terus, tak tahu pergi mana. Doa tak apa tak, betul ke dah kita solat tu kita buat tu betul dah? Betul ke solat yang kita buat? Saya pun rasa pelik jugalah, habis-habis solat salam-salam belah terus. Betul tak solat kita tu betul tak? Takut ada kesalahan di situ. Bila ada kesalahan tu, adalah rasa rendah diri kita, tawaduk doa kepada Allah. Pasti ada salah dalam solat yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kepada Allah, jangan jadi orang yang sombong. Doa dengan Allah. Paling baiknya doa tu ramai-ramai ada dengan Tok Imam, diaminkan oleh para malaikat Allah Subhanahu dengan dua syaratnya. Apa syaratnya? Masih kekal dengan wuduk dan jangan lagi putuskan hati kita dengan dunia, sembang dengan cerita dunia. Jangan lagi.
Belum lagi habis doa. Jangan cerita-cerita tentang hal dunia. Masih lagi dalam solat tu. Masih lagi dalam satu perintah, satu ibadah nama solat. Selesai aja doa, tak apalah, sembanglah hal dunia. Tu. Bukan susah sangat pun. Itu 6. Yang ini usaha, ikhtiar. Kalau nak mati yang baik. Itu antara rahsia lagi dalam solat. Nah, itu yang kedua. Maknanya kekuatan yang kedua. Kemudian kekuatan yang ketiga, mempelbagaikan dengan amalan-amalan sunat seharian. Tuan-tuan, yang sunat ini membezakan amalan kita dengan orang lain. Sebab bila sebut sunat, dia ibadah yang kekuatan dia tak sama. Ada orang dia hebat dengan puasa sunat, ada orang dia hebat dengan solat-solat sunat, ada orang hebat dengan tahajud, ada orang dia hebat dengan Quran, ada orang hebat dengan zikir. Dia takkan sama. Mudah-mudahan ada satu amalan sunat yang kita lakukan dalam hidup kita melebihi daripada amalan-amalan sunat yang lain. Itu paling hebat lah. Banyak amalan sunat yang kita buat, tapi sekurang-kurangnya ada satu yang menjadi kekuatan daripada amalan-amalan sunat yang lain. Maknanya yang satu ni kita istiqamah, tak pernah tinggal. Walaupun banyak amalan sunat, tapi satu ni yang paling kuat daripada sudut amalan sunat. Umur kita semakin hari semakin meningkat. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Takkanlah amalan kita sama waktu kita usia 20 tahun. Waktu kita usia 20 tahun, 30 tahun, saya rasa kita tak buat amalan sunat ni. Bukan tak buat, kalau buat pun banyak mana sangat. Sekarang kita dah 50 tahun, 60 tahun. Takkan amalan kita sama macam umur kita 20 tahun, 30 tahun. Takkan tak ada upgrade-nya. Amalan sunat ni upgrade daripada amalan-amalan lain yang kita buat. Dunia pun kita upgrade, takkan akhirat ni tak ada upgrade. Dunia kita upgrade, rumah kita upgrade, daripada kecil jadi besar. Nah. Kereta kita upgrade, daripada kancil tukar Wira tukar Grand Livina tukar Velfire. Isteri pun kita upgrade daripada 1 jadi 2. InsyaAllah kita sambung selepas daripada azan. Puan muslim rahmatullah, amalan sunat ini dia akan menjadi kekuatan daripada amalan yang wajib. Saya tak kata salah kalau kita tak buat amalan yang sunat tu, tapi yang menjadi perbezaan kita nanti di yaumul masya-Allah subhanahu wa taala untuk ditempatkan dalam syurga-syurga Allah adalah dengan kelebihan daripada amalan sunat yang kita buat. Kalau mampu dengan solat sunat, silakan. Kalaupun tak mampu dengan solat sunat rawatib dan sebagainya, berpeganglah pada 3 solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal. Betul, kadang-kadang kita tak kesuntukan masa ataupun keletihan untuk nak buat solat-solat sunat rawatib ni, qabliyah dan ba'diyah tu. Tapi kalau tak mampu pun pegang pada 3 solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal. Yang pertamanya solat sunat subuh 2 rakaat, Nabi tak pernah tinggal. Yang keduanya solat sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur, 4 sebelum dan 4 selepas. Ini Islam. Sebab tu Islam lemah. Bukan zaman macam Sayyidina Umar Al-Khattab, umatnya macam aku, macam Uthman. Jawapan itu mendiamkan para sahabat. Yang ini yang kita nak ambil kembali, 5 perkara ni untuk menjadi kekuatan pada kita untuk membina kembali Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas 5 perkara. Saya cerita, saya tak ulang sebab kita masa tu. Yang pertama, umat terdahulu hebat sebab dalam hati dia, dalam kehidupannya, dalam jiwa dia ada satu sikap lebih mengutamakan, lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan peribadi mereka masing-masing. Itu yang pertama. Umat terdahulu dia ada satu sifat, ada satu sikap mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri. Yang itu yang Nabi ajar dah. Mengutamakan orang lain daripada kaum keluarganya sendiri. Ketika mana Nabi cerita pada Siti Fatimah akan kematian Hasan dan Husain dalam keadaan yang berbeza. Hasan ni wafatnya dalam keadaan dia terminum racun, termakan racun, dan Husain ni dalam keadaan kepalanya terputus daripada badannya. Waktu itu Siti Fatimah minta pada Nabi menggunakan doa yang khusus pada setiap Nabi. Dan memang setiap Nabi ada doa yang khusus. Hanya Nabi je belum menggunakan doa tu. Kata Siti Fatimah, wahai ayahku, kenapa tak gunakan doa tu untuk menukarkan takdir yang akan berlaku pada Hasan dan Husain ni? Apa kata Nabi?
Kata Nabi, aku tidak akan sekali-kali menggunakan doa ni untuk kaum keluargaku, melainkan doa ni untuk umat aku nanti di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Cerita tu panjang, nak cerita pada kita, Nabi tak gunakan doa tu untuk kaum keluarganya, hanya untuk kita umat-umat kesayangannya. Kerana Umar Al-Khattab waktu memerintah, Allah Taala uji dengan kemarau hampir 7 tahun, kering kontang, keputusan makanan, minta sahabat hantar makanan, diletakkan di depan halaman rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata Sayyidina Umar, jangan letakkan di depan rumah aku ni, agihkan dulu, berikan dulu, hantar dulu pada semua hamba rakyat yang memerlukan. Kalau ada lebihan, baru datangkan ke rumahku. Tuan-tuan, nak cari pemimpin jenis tu zaman ini ada ke tak ada? Saya bukan kata tak ada, tapi berapa ramai? Kalau ada 100 kampik beras yang datang rumah kita, hantar semua tak pada orang? Ke kita kabur 3 masuk rumah dulu? 3 simpan kat dapur dulu, yang lebih ni baru hantar ke orang. Yang itu, yang pertama. Yang keduanya, kekuatan yang keduanya khilafiyah, perbezaan pandangan diangkat sebagai satu rahmat daripada Allah. Bukan perpecahan, tapi rahmat daripada Allah. Khilafiyah, perbezaan pandangan, itu rahmat. Kamu dengan cara kamu, kami dengan cara kami. Selesai di situ. Yang ketiga, keperluan umat Islam disediakan oleh umat Islam. Tidak rela keperluan umat Islam disediakan oleh orang lain. Yang hari ini kita masih lagi tercari-cari. Walaupun kita pernah buat satu perkara yang namanya BMF, Buy Muslim First. Kejap habis dah hilang. Tapi umat terdahulu, keperluan umat Islam, dia tak rela disediakan oleh orang lain, umat Islam sendiri akan sediakan. Yang keempat, perpecahan dianggap sebagai satu dosa yang besar dengan Allah. Bila ada je lubang-lubang perpecahan, akan usaha untuk ditutup. Sebab perpecahan satu dosa di hadapan Allah. Tapi kita hari ni perpecahan dianggap sebagai satu rahmat. Pecah saja. Pecah ni. Tu bila Islam nak kuat? Kalau kita sendiri berpecah. Bila Islam nak kuat? Dan yang kelimanya, umat Islam yang terdahulu tidak rela dikuasai. Sebaliknya, mereka lah yang akan menguasai. Betul? Dan kita hari ini ada di kalangan kita yang lebih rela dikuasai daripada menguasai. Sebab tu kita kena menguasai. Bila kita menguasai, kita akan letakkan undang-undang Allah paling tinggi. Ingat satu hadis Nabi, Islam ya'lu wa la yula alai. Islam wajib berada pada satu tempat yang lebih tinggi pada agama yang lain. Hanya Islam satu-satunya agama yang boleh memberikan keadilan pada agama yang berada di bawahnya. Hanya Islam. Tapi kalau agama lain yang diangkat di atas, dia tidak akan memberikan keadilan pada agama lain yang di bawahnya. Itu Nabi dah pesan lama dah. Sebab tu kita hari ni kena menguasai, bukan dikuasai. Sahabat dulu jiwa tuan, jiwa khalifah dia lebih tebal, lebih kuat. Kita hari ni jiwa kita lebih banyak pada jiwa hamba, lebih rela dikuasai daripada menguasai. Bila kita dikuasai, kita akan kehilangan banyak perkara dalam hidup kita. Kita kehilangan takbai sebab kita dikuasai. Takbai itu asalnya Kelantan, tapi dikuasai terlepas di tangan Siam. Kita kehilangan sotun di Kedah sebab kita dikuasai, airnya hilang sotun. Kita kehilangan janu di Perlis yang waktu tu kita punya, tapi kita dikuasai, hilang pada Siam. Kita kehilangan Pulau Batu Putih, kita kehilangan Selat Pagar dan banyak lagi kita kehilangan sebab kita dikuasai. Hari ini bukan lagi kita untuk dikuasai, sebaliknya kitalah yang berusaha untuk menguasai sebagaimana sahabat telah tunjukkan pada kita. Walaupun kita tak mampu untuk melebihi pada apa yang dicapai oleh sahabat, sekurang-kurangnya menyamai, alhamdulillah. Sebab Nabi akan tanya pada kita nanti, aku tinggalkan pada kamu agama, aku wariskan pada kamu agama, apa yang kamu buat dengan agama yang aku tinggalkan pada kamu. Mudah-mudahan tuan-tuan, itu salah satu daripada apa yang akan dipertanggungjawabkan nanti oleh Allah di hadapan pada kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada usaha kita dalam kehidupan kita untuk kita membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun kejayaannya tak dapat pada kita, mudah-mudahan kejayaannya akan dapat pada anak cucu kita akan mewarisi perjuangan ni. Sebab tu tuan-tuan, saya tangguhkan kuliah ni dengan sebutan kalimah merdeka yang kita nak sebut. Dan sebutlah, fahamlah merdeka ni dengan sebutan Jawi, dan jangan memahami merdeka dengan sebutan Rumi. Sebab kalau kita memahami mereka dengan sebutan Rumi, dia tak ada maknanya di situ. Tapi kalau tuan-tuan memahami sebutan merdeka dengan huruf Jawi, di situlah terletaknya rahsia merdeka. Merdeka ni dimulakan oleh para ulama. Nak cari sebutan merdeka, kalimah tu dihimpunkan para ulama, cari satu slogan, akhirnya dapat satu perkataan yang namanya merdeka. Bermula dengan huruf mim, ra, dal, ya, kaf, alif.
ada rahsianya itu. Mim itu mengikut. Ra itu Rasulullah. Dal itu dan. Ya itu yakinlah. Kaf itu kepada. Alif itu Allah. Maksudnya mereka mengikut Rasulullah dan yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pengertian mereka yang sebenar yang kita laungkan. Bukan hanya sekadar mereka tu, tapi ada apa yang diingatkan pada kita mengikut Nabi. Apa yang ikut Nabi? Dua perkara, Quran dan Sunnah, dan yakinlah seyakin-yakinnya pada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah Taala terima segala amal ibadah kita, Allah Taala terima taubat kita dengan Allah, dan Allah Taala ampuni segala dosa-dosa lalu kita dengan Allah, dan ditempatkan kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khasyya rabbah. Kamu jangan ragu-ragu dengan aku redha pada kamu dan kamu redha pada aku, masuklah kamu ke syurga aku dan kekallah kamu selama-lamanya dalam ini dengan nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, itu sekadar yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita bicarakan. Yang baik tuan-tuan ambil, yang salah dibuang jauh-jauh daripada kehidupan kita. Kesempurnaan milik Allah, kelemahan, kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa ditangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul As. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah nazili wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.